Assalamualaikum. Saya Zain Akmal bin Zainal Abidin bernombor metrik 03 DPR 20F1065 dari kelas DPR 2A. Video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugasan saya bagi kursus DPM 2003 Introduction to Presentation Skill di bawah bimbingan Puan Multazimah binti Mat Daud. Tajuk pembentangan saya pada kali ini adalah mengenai remaja. Sejak akhir ini, masalah sosial dalam kalangan remaja berada pada tahap yang amat membimbangkan. Setiap hari pasti akan ada sahaja berita mengenai salah laku remaja yang seakan tidak mempunyai penghujung. Bukan sahaja radio atau televisyen. Masalah sosial dalam kalangan remaja seperti lumba haram, seks bebas, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah, pergaduhan geng dan seumpamanya mesti akan disajikan buat kita. Sebagai contoh, pernah tulah sekumpulan remaja telah memuat naik sebuah video mereka sengaja merosakkan produk yang dijual di sebuah kedai sebaneka terkemuka di negara kita. Video itu kemudiannya tular dan sohor kini di hampir setiap platform media sosial, namun menimbulkan kemarahan ribuan netizen. Akibatnya, ada netizen yang melaporkan video itu kepada pihak polis dan sekumpulan remaja terbabit telah diberkas. Pada umumnya, remaja merujuk kepada individu yang berusia 10 hingga 18 tahun. Usia ini merupakan pertengahan ataupun peralihan seorang kanak-kanak yang beransur berubah menjadi individu dewasa. Ketika ini, aspek fizikal, mental dan sosial mereka akan mula berkembang dan matang. Disebabkan itu, remaja akan sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba atau meneroka sesuatu yang baharu. Jika perasan ini digunakan untuk tujuan hidup yang baik seperti menyambung pelajaran atau membantu ibu bapa, tiada masalah. Namun begitu, jika perasaan ini menjadi punca masalah sosial dalam kalangan remaja, itu akan menjadi masalah besar. Remaja moda insan negara. Masalah sosial dalam kalangan remaja perlu dipandang serius kerana mereka merupakan tonggak negara untuk menerajui kepimpinan pada masa hadapan. Ini sangat sesuai dengan slogan kita iaitu Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Hakikatnya, modal insan sebuah negara itu adalah remaja. Mereka adalah generasi baharu yang akan mencorakkan negara dan tanpa mereka, masa depan sesuatu negara itu pasti kelihatan agak kelam. Pun begitu, bagaimana jika kita rosak akibat kesan keseronokan sementara yang berpunca daripada masalah sosial? Ini pasti akan mendatangkan kebimbangan kepada setiap golongan masyarakat. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk, satu pelan menyeluruh berkaitan perancangan program masalah sosial remaja perlu dirangka oleh pihak berwajib, terutamanya kementerian, bagi memastikan remaja sedar dan tahu akan pelbagai akibat masalah sosial yang dilakukan mereka. Punca remaja melakukan masalah. Remaja hari ini sebenarnya kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran mereka. Ini ekoran daripada ketidakupayaan mereka untuk mengawal atau mempertahankan diri mereka sendiri. Ini seterusnya akan menyebabkan mereka gagal mengendalikan emosi semasa menghadapi masalah hidup lalu mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kancah masalah sosial. Remaja adalah usia di mana individu mempunyai ramai rakan sebaya. Rakan-rakan juga sebenarnya adalah punca utama remaja lebih gemar, lepak dan mengikut gaya hidup rakan mereka. Sekiranya rakan-rakan mereka itu aktif melakukan masalah sosial, maka malang bagi seseorang remaja itu kerana mereka yang lemah jati diri akan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Selain itu, remaja sangat bergantung kepada keluarga, terutamanya ibu bapa mereka. Jika ibu bapa mereka terlalu sibuk menumpukan perhatian terhadap pekerjaan, ini akan menyebabkan mereka kurang memberi perhatian terhadap anak mereka. Ini seterusnya akan memberi kesan kepada jiwa anak-anak yang akan merasa kurang kasih sayang. Lalu mereka terdedah dengan pelbagai pengaruh negatif masalah sosial di luar rumah. Dan di samping itu juga, sebenarnya
Remaja sangat memerlukan masyarakat yang saling hormat menghormati sesama individu. Pun begitu, kebanyakan masyarakat hari ini hanya mementingkan diri sendiri dan hanya akan ambil peduli hal individu lain jika berlakunya perkara yang menarik untuk ditularkan. Disebabkan ini, remaja kian kurang melakukan aktiviti komuniti dan sosial lalu menyebabkan mereka kurang mengenali antara satu sama lain dan hanya mempedulikan hal sendiri. Remaja dan masalah kewangan adalah sukar untuk dipisahkan. Kesempitan wang mereka cenderung untuk melakukan masalah sosial yang akhirnya akan menyebabkan perlakuan jenayah semata-mata kerana wang. Ini terutamanya akan berlaku kepada remaja yang lahir dalam keluarga yang miskin. Bukan semua, tetapi kebanyakan mereka akan mencari wang dengan melakukan masalah sosial seperti mencuri, merempit, melacur dan lain-lain. Akhir sekali, remaja adalah waktu individu sedang belajar apa yang baik dan apa yang buruk. Ini semua sebenarnya boleh dihukum melalui agama. Tiada agama yang menggalakkan perbuatan buruk. Oleh itu, masalah sosial dalam kalangan remaja sebenarnya boleh dielakkan sekiranya remaja mempunyai pegangan agama yang lebih kuat. Dalam hal ini, ibu bapa perlu memainkan peranan yang besar dalam menanam semangat kerohanian dalam diri remaja. Masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial merupakan gejala-gejala sosial yang dilakukan oleh individu terutamanya remaja. Kini, anda tidak lagi akan berasa hairan dengan perlakuan remaja kini yang tular dan soho kini di media sosial. Kerana kebanyakan individu sudah beranggapan bahawa masalah sosial itu sendiri sudah menjadi normal dalam zaman sekarang. Contoh masalah sosial yang melibatkan remaja. Buli. Menurut kajian yang dilakukan oleh First Aid di Amerika, 30% daripada remaja pernah terlibat dalam gejala buli, sama ada sebagai pembuli ataupun mangsa buli. Di Malaysia juga, gejala buli ini berada pada tahap yang agak membimbangkan. Tidak kira di sekolah, rumah atau di mana-mana sekalipun, gejala buli di kalangan remaja dan kanak-kanak kini berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Kini, gejala buli bukan sahaja bersifat fizikal dan mental semata-mata, bahkan ia juga boleh berlaku dalam bentuk cyber. Buli cyber juga adalah buli dan individu yang melakukannya boleh dihukum oleh undang-undang jika disabitkan kesalahan. Sama seperti buli fizikal dan mental, buli cyber juga akan menyebabkan pelbagai kemudaratan buat individu yang dibuli. Selain kekurangan keyakinan diri dan pelbagai lagi masalah emosi yang lain, mangsa buli mungkin akan kehilangan pertimbangan dan memutuskan untuk membunuh diri. Oleh itu, tegah perbuatan buli ini dengan kadar segera. Selain daripada buli, masalah sosial yang dilakukan oleh remaja juga adalah merokok. Jika dilihat kepada peraturan di negara kita, usia individu untuk merokok yang dibenarkan adalah 18 tahun ke atas. Pun begitu, kini remaja dan kanak-kanak yang masih lagi bersekolah sudah mula berani berjinak-jinak dengan rokok. Tambahan itu, mereka juga tidak segan silu untuk mempamerkan perbuatan mereka yang kononnya tampak hebat itu. Lebih membimbangkan lagi, kanak-kanak dan remaja perempuan juga sudah mula menganggap rokok itu sebagai sesuatu yang normal. Malahan itu, yang bertudung juga seakan sudah tiada nilainya. Mungkin ada yang mengatakan merokok adalah hak individu. Akan tetapi, ia tetap membahayakan kesihatan dan haram di sisi agama Islam. Kini, terdapat banyak alternatif buat perokok seperti rokok elektronik yang kononnya dicipta untuk menghilangkan ketagihan seseorang terhadap rokok. Sebenarnya, ia hanyalah sebuah cara merokok yang lain dan ia dianggap ia tetap mempunyai kemudaratannya.
Di samping itu, penyalahgunaan dadah juga amat jelas kita lihat dalam kalangan remaja. Pada tahun 2017, sebuah kajian di Amerika telah mendedahkan bahawa 6% daripada murid sekolah pernah mengambil ganja. Lebih membimbangkan, pengambilan ganja ini melebihi penggunaan rokok dalam kalangan remaja. Meskipun ramai yang beranggapan bahawa ganja adalah tidak bermudarat, ia tetap sejenis dadah dan terikat kepada undang-undang. Selain ganja, pelbagai lagi jenis dadah yang lain seperti batu, syabu dan pil kuda juga adalah dadah yang selalu diambil oleh remaja kita. Disebabkan pengaruh rakan sebaya, remaja sukar untuk menolak ajakan dan pujukan rakan-rakan mereka. Ia sama sekali perbuatan yang salah di sisi undang-undang dan agama. Jika dilihat dari segi kesihatan juga, penyalahgunaan dadah adalah perbuatan yang sangat sia-sia. Ketagihan alkohol. Selain dadah, remaja kini juga mempunyai masalah ketagihan alkohol. Menurut kajian yang sama di Amerika pada tahun 2017, 33.2% murid sekolah didapati pernah mengambil alkohol. Di negara kita, remaja di bawah usia 18 tahun ke bawah dan beragama Islam tidak dibenarkan mengambil alkohol. Pun begitu, undang-undang ini hanyalah sekadar peraturan yang diendahkan oleh kebanyakan remaja. Pergi sahaja di pusat-pusat hiburan, pasti anda akan melihat ramai remaja berusia bawah 18 tahun dan beragama Islam sedang rancak meneguk alkohol yang memabukkan dan merosakkan ini. Ia tidak sepatutnya berlaku kerana remaja kita adalah imej negara pada masa hadapan kelak. Anda sebagai ibu bapa harusnya memainkan peranan dalam memastikan anak anda terselamat daripada meminum benda yang membahayakan ini. Lumba haram. Gejala lumba haram yang digelar rempit ini adalah sama sekali masalah sosial yang terkenal di negara kita. Golongan ini selalunya disertai oleh remaja bermotosikal secara berkumpulan dan juga dikenali dengan nama samseng jalanan. Mereka ini akan mengganggu ketenteraman jalan raya dengan kelajuan dan aksi lagak geri mereka yang sia-sia, terutamanya pada waktu malam di hujung minggu. Anda boleh lihat golongan remaja berpeleseran sehingga ke larut malam tanpa mempedulikan persekitaran. Gejala sosial seperti rokok, penyalahgunaan dadah, ketagihan alkohol, seks bebas dan lumba haram adalah masalah sosial yang biasa dilakukan oleh golongan rempit ini. Disebabkan ia adalah perbuatan sia-sia yang sudah pasti salah di sisi undang-undang dan agama. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam menghentikan perbuatan ini daripada terus dilakukan oleh anak remaja mereka. Jika perlu, sekat mereka daripada keluar pada waktu malam dan jangan sewenang-wenang membenarkan mereka menggunakan kenderaan anda. Seks bebas. Berdasarkan data Youth Risk Behavior Surveillance pada tahun 2015, 41% murid di sekolah di Amerika dilaporkan pernah melakukan aktiviti seksual secara bebas. Ini seterusnya akan membawa kepada masalah kehamilan luar nikah pada usia remaja. Pada tahun yang sama, 5.3% daripada kelahiran bayi di Amerika adalah anak luar nikah. Ini sangat membimbangkan kerana ia adalah sama sekali bertentangan dengan tuntutan agama Islam dan undang-undang di Malaysia. Seks bebas dalam kalangan remaja akan mengakibatkan pelbagai kemudaratan seperti penyebaran penyakit akibat STD, kelahiran anak luar nikah, pembuangan bayi dan lain-lain. Oleh itu, ibu bapa dan guru disarankan untuk sentiasa memantau gerak-geri anak remaja mereka.
Pastikan mereka tidak mudah bercampur dan berpelesiran bersama individu berlainan jantina. Pendidikan seks di sekolah pada awal usia kanak-kanak merupakan antara jalan yang terbaik untuk mengelakkan seks bebas dalam kalangan remaja. Selain daripada masalah sosial yang dinyatakan, terdapat banyak lagi gejala-gejala yang dilakukan oleh remaja yang juga menyumbang kepada masalah sosial. Gejala-gejala ini sebenarnya saling berkait antara satu sama lain. Jika terdapat masalah, sudah tentu terdapat juga cara untuk menangani dan mengatasi masalah tersebut. Antara cara yang ibu bapa dapat gunakan untuk mengekang masalah tersebut adalah ibu bapa perlu menajamkan lagi skill keibubapaan anda. Ia boleh dicapai dengan mengambil tanggungjawab sepenuhnya, berhenti merungut dan sentiasa mencari cara untuk membantu anak remaja anda. Yang kedua, ibu bapa tidak boleh mengabaikan tanggungjawab anda. Anak remaja anda masih memerlukan perhatian anda walaupun sedikit. Percayalah bahawa sebarang gadget yang dimiliki mereka adalah tidak sama dengan nilainya, perhatian dan kasih sayang anda. Yang ketiga, ibu bapa perlu menyediakan hidangan yang berzat dan berkhasiat buat anak remaja. Beri mereka anda makan makanan yang sedap dan bernutrisi bagi memastikan kesihatan mereka terjamin. Ibu bapa juga perlu memastikan komunikasi yang baik dengan anak remaja. Ini bertujuan untuk memastikan anak remaja anda menganggap anda sebagai kawan dan bukannya lawan. Seterusnya, ibu bapa perlu membincangkan setiap masalah yang anak remaja hadapi bersama mereka. Ketahui masalah mereka di rumah dan sekolah seperti masalah keuangan, percintaan dan lain-lain. Akhir sekali, ibu bapa perlu memastikan anak remaja tahu bahawa anda selalu ada. Jika mereka memerlukan pendapat atau penyelesaian, tawarkan bantuan anda. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan tajuk saya pada kali ini adalah ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik seorang remaja. Dengan didikan ibu bapa yang betul dan tertib, kemungkinan anak remaja untuk terjebak ke dalam kancah masalah sosial mungkin akan berkurangan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.